PRU 15-19 November depan akan menjadi medan penentu kepada impak kelompok pengundi berusia 18 hingga 21 tahun, iaitu generasi pertama undi 18. Bukan sahaja ia akan memberi bayangan kepada kecenderungan politikal mereka, ramai yang turut menanti prestasi keluar mengundi golongan ini yang juga akan memberi jawapan kepada persoalan adakah mereka benar-benar peduli politik dan sedar kepentingan pilihan raya. Pada pendapat saya, kebanyakan yang saya perasan dia ambil tahu, tapi mereka tak ambil tahu politik itu sendiri. Maknanya mereka tak tahu calon mana yang perlu diundi. Mereka banyak mengikut keluarga, kawan-kawan, sini-sini orang yang lebih tua lah. Dan mereka sendiri tak, apa yang perusahaan mereka buat itu dia bukannya daripada analisis mereka sendiri. Dia analisis orang lain yang mereka dengar-dengar dan mereka terima. Jadi apa yang mereka undi tu saya nampak dia banyak, orang kata apa, bukan undi mereka lah, dia banyak daripada pengaruh-pengaruh luar. Jadi itulah saya harapkan orang muda lebih menganalisis politik itu sendiri, sebab sekarang ni banyak medium untuk kita analisis tu banyak sekarang ni. Ada kat Twitter sendiri, dekat berita banyak, liputan dia meluas. Jadi saya harapkan lebih banyak ni lah, cakna lah, orang muda lebih cakna dengan politik itu sendiri. Bagi saya lah, kalau bagi saya mungkin sebab semua pemimpin sebelum ni mungkin sama juga, macam tukar juga sama je muka apa semua kan. Mungkin diorang nak orang baru ke, macam tu. Sebab sebelum ni pun sama je, lepas dia yang ni, lepas tu yang tu kan. So saya rasa mungkin pilihan raya tahun ni mungkin okey sikit kot, dapat tarik anak muda. Ada bahagian kita orang sebagai anak muda yang saya perasan daripada kawan-kawan saya juga, ada bahagian kita orang yang tak peduli sangat dan mostly yang tak peduli lah macam tu. Lagipun saya dari Sarawak, jadi bila jauh ni saya kurang ambil endah sebab tempat saya dekat Sarawak kan. So dari situ kot saya kurang, lagipun saya pula baru recover daripada tempat saya banjir hari tu. So baru recover, lepas tu tahu-tahu PRU. Saya tak berapa alert lah dengan benda tu. Apa yang saya rasa untuk pendidikan politik itu sendiri, saya rasa dia orang kita kena buanglah budaya cancel case politik. Contohnya kalau saya cakap politik je, orang tu dah label okey ni orang politik, tak boleh macam tu. Kita kena open minded lah kat situ. Kita kena terima pendapat-pendapat yang kita makin besar ni, kita kena lebih banyak menerima pendapat-pendapat orang. Kita kena analisis pendapat-pendapat orang semua itu supaya kita lebih tahu apa yang jadi kat persekitaran kita. Sebab nanti politik itu sendiri akan mencorak kita punya masa depan itu sendiri. Calon yang boleh berjiwa rakyat lah, yang boleh mendengar masalah rakyat apa semua tu. Macam tak nak lepas bila dah menang diorang diam je. Macam bila diorang nak undi kita, dia datang minta macam-macam, tapi bila kita dah bagi, dia diam macam tu je. Otai ke muda saya tak kisah, cuma macam tengok cara dia lah macam mana, apa macam pengumuman badan dia buat apa semua tu. Harap Malaysia jadi lebih baik daripada sebelum ni lah. Macam sebab saya kecewa banyak sangat isu perkauman apa semua tu jadi kan. So harap benda tu tak ada dah, sebab kita nak Malaysia lagi bagus daripada sebelum ni kan. So harap benda tu tak ada dah. Untuk pemimpin, saya rasa untuk buat masa sekarang ni, saya rasa untuk saya anak muda, saya rasa saya prefer yang lebih terbuka dan lebih macam bila buat keputusan tu macam lebih memandang ke banyak-banyak pihak. Lepas tu macam tu lah. Untuk saya harapkan calon yang bebas lah. Maknanya bebas daripada jenayah, rasuah semua tu, ataupun tak ada orang kata apa, boleh katakan yang buruk-buruk tu kurang lah. Saya tak boleh katakan tak ada langsung, tak, benda tu pasti akan ada, cuma gaya atau buruk sahaja. Jadi saya harapkan yang calon yang kata apa, bersih lah sebenarnya. Iaitu paling ada, dan juga amanah dan juga bertanggungjawab. Tak semestinya calon muda. Saya rasa kalau dia boleh buat kerja dan dia buktikan yang dia pernah buat kerja, and benda tu kata apa, dah terbuktilah ada data semua yang dia punya penglibatan itu sendiri, saya rasa tidak ada masalah kalau orang muda nak bertanding kat situ.
Assalamualaikum dan salam hormat Darah Muda pada kali ini bersiaran bersama saya Syahira Bahtiah. Baiklah, semua sedia maklum bahawa berbaki 5 hari sahaja lagi Hari Penamaan Calon Bagi Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15 bakal berlangsung dan kemudiannya tarikh keramat bagi hari pengundian PRU 15 pada 19 November nanti. Dan buat pertama kali dalam sejarah proses demokrasi negara, belia seawal umur ataupun seawal usia 18 tahun bakal terlibat pada pilihan raya kali ini. Dan apabila kita bercakap mengenai keperluan dan kemahuan belia, tentunya kita sering mendengar bahawa kita sering menengah-tengahkan keperluan dan kemahuan bagi belia di luar bandar kerana mereka pastinya ataupun sedia maklum bahawa mereka mempunyai peluang tipis ataupun peluang yang jurang peluang antara belia bandar dan luar bandar itu amatlah luas. Jadi, namun pada kali ini kita ingin menyelami pula isi hati urban youth ataupun belia di kawasan bandar yang tentu sahaja mempunyai hak sama rata untuk akses kehidupan yang mereka perlukan apatah lagi menjelang PRU 15 ini. Dan untuk itu, topik yang bakal kami bawakan pada kali ini iaitu apa belia bandar mahukan. Dan pada kali ini kami bawakan khas tetamu di studio iaitu Pengerusi Pemuda Barisan Nasional Wilayah Persekutuan Muhammad Nizam Abdullah Hamidi. Apa khabar Encik Nizam? Alhamdulillah, syukur. Macam mana rasa beberapa hari saja lagi bakal diumumkan hari penamaan calon tu? Sudah tentu kita rasa teruja sebab hari ini kita akan merayakan demokrasi, Hari Demokrasi negara. Jadi sudah tentu kita di peringkat Pemuda Barisan Nasional ini teruja menunggu hari-hari yang mendatang. Jadi kita nak bercakap mengenai belia di bandar dan mungkin Encik Nizam juga sudah sedia maklum belia di bandar ini fasilitinya cukup. Boleh dikatakan pendidikan dan segalanya jika nak dibandingkan dengan belia di luar bandar itu tiada yang kuranglah jika mereka lihat belia di bandar ini dari segi hospitality, fasiliti, pendidikan dan sebagainya. Adakah mungkin Encik Nizam nak mengatakan orang kata mentaliti ataupun spekulasi itu benar? Adakah cabaran-cabaran ataupun apa yang dihadapi oleh belia di bandar ini merupakan kekurangan mereka dalam beberapa aspek yang mereka tidak terima di bandar? Pertama, terima kasih Syira kerana kali kedua saya bersama Darah Muda ni dengan Bernama TV. Jadi terima kasih kerana beri peluang kepada saya. Straight to the point, kita bercakap soal masalah belia dan anak muda bandar ni. Kalau kita tengok permasalahan antara anak muda bandar dan di luar bandar ni agak ketara. Kalau di luar bandar ni masih orang kata kalau dia punya susah tu dia masih boleh mengalihkan. Susah tu masih boleh ke kebun-kebun untuk menanam sayur dan mengambil hasilnya. Tetapi apabila bercakap dalam konteks kota bandaraya, sudah tentunya belia di bandar ni begitu dinamik pertama, dan antara permasalahan utama yang di bandar ni ialah isu pokok iaitu isu gaji. Sudah tentu isu perumahan dan sudah tentu juga isu pekerjaan. Bercakap soal di kota ni, perumahan ialah isu yang paling kritikal. Ialah dengan kalau gaji minimum pun 1,500. Kalau dicampur-campur dengan kalau kata ada isteri mungkin gaji 1,000, 2,500, 4,000 tu ialah paras di mana masih dikategorikan sebagai asnaf. Jadi ia sangat mencabar dari aspek itu. Dan sudah tentu expectation kami ni Pemuda Barisan Nasional, kita melihat pelbagai polisi dan dasar yang boleh diperbarui dan ditransform supaya kehidupan anak-anak muda di bandar ni menjadi lebih orang kata apa, lebih berjaya dan sebagainya. Jadi seperti yang Encik Nizam beritahu tadi, itu berkemungkinan adalah apa yang belia di bandar mahukan. Jadi selain daripada kekangan yang terpaksa dihadapi oleh belia di bandar, dan apakah perbezaan yang mungkin Cik Nizam nak ketengahkan supaya orang belia di bandar ataupun komuniti di luar bandar dan juga bandar juga sedia maklum
apakah sebenarnya kekangan kehidupan yang dialami saban hari oleh belia di bandar ni? Kalau kita tengok dalam konteks anak muda di bandar ni, dengan gaji yang tidak begitu, orang kata apa, tak begitu menarik lah. Ya, mungkin kalau kata kita ambil minimum wages 1,500, jadi mereka terpaksa buat 2-3 kerja. Mungkin siang mereka kerja rutin dan malam mereka terpaksa orang kata apa, jadi Grab driver dan sebagainya. Jadi itulah cabaran yang paling utama, iaitu mencari sesuap nasi dan memastikan ada nasi di atas meja. Itu yang pertama untuk meneruskan kelangsungan hidup lah. Yang keduanya ialah bila saya cerita balik soal perumahan. Kalau di PPR, bayangkan di Kuala Lumpur ni antara PPR yang paling banyak ialah di Bandar Tun Razak, di Lembah Pantai dan juga di Parlimen Batu. Ya, sudah tentu kadar sewanya agak rendah, RM120 tak silap saya. Jadi sudah tentu dengan ramainya orang nak duduk rumah ni, kalau dibandingkan nak menyewa rumah di kondo-kondominium ni RM1,800, RM2,000. Jadi gaji minimum pun mereka kalau RM1,500, RM2,000 masih tidak mencukupi. Itu cukup memberi satu cabaran yang hebat kepada mereka. Jadi bila kerja-kerja ni nak kena buat running and jumping at the same time, bak kata orang putih kan. Betul. Siang kerja rutin, malam kerja Grab mungkin. Jadi dia bercampur-campur dari tekanan hidup, tekanan sosial. Bila sampai rumah mungkin apa orang kata boleh jadi gaduh anak bini. Jadi kekangan di bandar-bandar dan di kota raya ni begitu, saya rasa begitu membimbangkan jugalah kalau dalam konteks ni. Saya amat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Encik Nizam. Jadi bahang PRU15 telah pun dirasai. Mungkin ini adalah antara masa yang sesuai untuk permintaan bagi belia di bandar itu diketengahkan. Jadi selepas hari penamaan calon bakal berlangsung pada 5 hari bulan nanti, dan sekiranya wakil-wakil rakyat itu yang dipilih, kita sedia maklum setiap parti ingin mengetengahkan muka-muka baru, calon-calon muda, sebab nak meremajakan parti itu sendiri seperti mana yang telah pun dimaklumkan oleh barisan kepimpinan setiap parti. Jadi apakah mungkin yang boleh diketengahkan oleh wakil-wakil rakyat yang bakal bertanding pada PRU15 ini untuk membela belia pada masa hadapan? Kalau kita nak tengok pada hari ini, saya sudah tentu kita kena compare dengan Parti Barisan Nasional dan juga parti-parti lain. Sudah tentu saya tidak menidakkan parti seperti Parti Keadilan Rakyat yang mempunyai pemimpin-pemimpin muda yang ramai juga. Dan tidak boleh dilupakan juga pemimpin-pemimpin muda Barisan Nasional juga antara yang layak. Contohnya seperti Dr. Ashraf, Sharil Hamdan. Orang selalu bercakap Dr. Ashraf ni seorang ustaz, padahal beliau merupakan major in corporate finance. Dia punya kelulusan dia. Kalau kita bandingkan pula dengan Sharil Hamdan, Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia, beliau lepasan LSE, London School of Economics, tempat di mana kita melahirkan pemimpin-pemimpin ni kan, kat situlah. Jadi dalam konteks tu, cuma apa yang boleh kita offer kepada belia di luar sana, dan apa yang kita perlu tonjolkan di Kuala Lumpur ni terutamanya, apabila pandangan saya di Kuala Lumpur ini merupakan hub politik, incubator politik, di mana sekiranya apa-apa berlaku ataupun first hand information berlaku di Kuala Lumpur. Jadi sekiranya benda tu mereka rasa dia akan ada domino effect ke negeri-negeri lain. Contoh mungkin Syairah berasal dari Pahang kononnya lah kan. Jadi tapi bekerja di Kuala Lumpur. Information tu, first hand information tu datang di Kuala Lumpur dan Syairah akan bawa ke Pahang. Contoh begitu. Jadi itulah pentingnya di tengah bandar ni. Apa yang kita perlu terjemahkan pada hari ini ialah polisi dan dasar yang konkret untuk anak muda. Contohnya seperti mana yang saya ulang saya katakan tentang isu-isu seperti perumahan, isu gaji dan isu perumahan, gaji dan juga jaminan pekerjaan. Kita perlu bercakap soal itu pada hari ini. Sebabnya post-COVID ni, selepas 2 tahun kita duduk di rumah, ramai sebenarnya yang sedang membina balik kehidupan mereka. Jadi mereka ni kadang-kadang pilot pun dia tak ada gaji basic sekarang ni kan. Masih ada lagi. Dia pakai hours. Dia terpaksa macam tu kan, sebab banyak airlines pun masih baru nak hidup semula kan. Jadi itu perkara pokok yang perlu diutamakan, pekerjaan. Because
kita kena bandingkan life and livelihood kan. Maksudnya keselamatan kita dan juga kita punya kelangsungan hidup. Jadi kelangsungan hidup tu yang paling utama pada hari ini. Saya berpandangan we have to finish it once and for all kan. Politik ni saya cukup teruja bila 5 hari bulan penamaan calon dan kita akan tamatkan segalanya pada 19 hari bulan. Betul. Dan kita perlu teruskan hidup kita tanpa ada politicking yang berlebihan. Saya berada di dalam zaman di mana 3 Perdana Menteri. Saya berada di dalam zaman pembangkang, separuh pembangkang dan hari ini saya tak tahu nak mendefinisikan sebagai mungkin kerajaan keluarga Malaysia lah kan. Kita tak tahu apa nak didefinisikan tu. Jadi kita merasa semua. Dan saya rasa orang ramai pun rasa. Saya nak bagi tahu kepada orang ramai bahawasanya tak ada satu pun polisi dan dasar yang konkret ketika zaman PH memerintah, zaman PN memerintah, zaman keluarga Malaysia memerintah. Kerana kalau kita nak bandingkan pada zaman Datuk Seri Najib, ini bukan saya cakap soal individu, tapi zaman Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, kita ada program yang dinamakan TN50. Program bottom to top. Maksudnya kita dapat gather all information ni daripada segenap pelosok pedalaman, kampung, bandar dan separuh bandar dan sebagainya untuk dijadikan satu polisi dan dasar. Tapi zaman Pakatan Harapan yang dikatakan mengangkat anak muda dan belia hanya mengangkat anak muda seorang saja, iaitu Syed Saddiq. Maksudnya dia mengangkat individu yang kononnya melambang kepada keseluruhan anak muda di Malaysia ni. Tetapi polisi dan dasar kosong, elak, tak ada. Jadi sebabkan itu saya rasa kalau kita boleh merasai zaman PHPN dan juga zaman keluarga Malaysia ni, tak ada satu pun dasar yang konkret sama ada mana nak bawa belia ni dalam jangka masa sederhana, jangka masa pendek, jangka masa panjang. Di mana sebenarnya hala tuju. Dan that's why pandangan saya, we finish it once and for all dalam PRU 15. Pilihlah kerajaan pilihan apa-apalah anak muda ataupun rakyat Malaysia, pilihlah mana yang rasakan yang terbaik dan kita stop di sini dan kita harus bina semula Malaysia ni. Kita rindukan Lion of Asia kan. Dulu satu masa kita menjadi singa Asia. Hari ini kita dah dipotong dengan Indonesia, kita dah dipotong dengan Vietnam, malah kita sedang dipotong oleh Filipina. Jadi benda ni yang harus kita tekankan. Berdasarkan kenyataan daripada Encik tadi, kita sedia maklum bahawa Encik dah cakna dah mengenai proses demokrasi ataupun setiap perjalanan bagi kita punya pemerintahan kerajaan di Malaysia pada ketika ini. Jadi bila kita bercakap mengenai undi 18 tu pula, dalam pilihan raya ni adalah kita boleh kata ibu segala pilihan raya dengan keterlibatan undi 18 ini dalam pilihan raya PRU 15 kali ini. Jadi namun di sebalik keterujaan ni kita juga mendengar spekulasi ataupun kita boleh kata stigma-stigma daripada masyarakat di mana belia seawal usia 18 ini seolah tidak cakna mengenai apakah kepentingan pilihan raya itu dilaksanakan di Malaysia, apakah proses demokrasi itu sebenarnya, apakah manfaat ataupun apakah kesannya kepada mereka dan sebab mereka seolah ada, masyarakat mengatakan mereka seolah tiada pendirian serta pengetahuan politikal yang kukuh terhadap belia ataupun daripada belia seawal usia 18 tahun itu. Mungkin ada pendapat sendiri mengenai perkara ataupun stigma-stigma yang diketengahkan atau dibawakan oleh masyarakat. Ya, sudah tentu bila umur 18-21 tahun ni nak digazetkan, is debatable kan. Orang debat pasal benda ni, sama ada benda ni boleh ataupun tak boleh. Cuma sebab itu saya rasa macam 4 tahun, 5 tahun ni kita buang masa dengan COVID 2 tahun. Dengan perkelahian di antara parti-parti politik dan pemimpin politik begitu menjijikkan pada saya lah. Sehingga kita tak sempat nak educate anak muda ni tentang, contohnya kita dah bersetuju untuk buat undang-undang ni, tapi dalam masa yang sama kita lupa bahawasanya mereka ini perlu dididik. Kenapa mereka perlu mengundi? Kenapa
mereka perlu mengundi menggunakan akal bukan emosi. Dan hari ini kita hanya diberikan dan disajikan dengan retorik-retorik politik daripada parti-parti politik. UMNO parti rasuah korup, UMNO parti rasuah korup, PAS parti penunggang agama. Contohlah Bersatu parti katak, tak ada satu dasar yang boleh kita bagi knowledge kepada anak-anak muda yang umur 18-21 tahun ni, mendidik mereka untuk memilih masa depan negara kita. Mereka tak sedar dan tak tahu. Sebab itulah saya rasa mereka ni ada satu gerakan, saya tengok dalam Twitter kan, kuat juga gerakan untuk boykot mengundi. Jadi sebagai rakyat Malaysia, sepatutnya kita perlu war-warkan kepentingan untuk beri undi itu menjadi voters untuk masa depan negara. Tapi hari ini, kalau kita tengok parti-parti politik, termasuk daripada parti saya sendiri, saya tak boleh nafikan, bermain retorik politik tanpa memikirkan ini sebenarnya yang lebih penting. Tapi apa pandangan saya, 18 ke 21 ni, dia macam mana kita tengok Gazette tadi kan, dia lebih mengikut kawan, dia mengikut ibu bapa, dia mengikut sentimen. Jadi that's why it's debatable. Bila Syed Saddiq kata kita mesti buat 18 dan sebagainya, dan ada satu kumpulan kata tak boleh, dia 21 baru matured. Dan kita nak mengikut kan negara barat, kita kata 18 tu okey, kita setuju 18, dan this is the result. Tapi kita kena pandang ke hadapan bahawasanya orang-orang muda atau orang-orang yang nak bawa jadi calon ni seharusnya membawa image yang baik, dan orang kata menjadi educator kepada rakyat di luar sana ataupun anak-anak muda ni, supaya memilih untuk masa depan mereka, bukan memilih Barisan Nasional, bukan memilih Pakatan Harapan, tetapi dengan mengundi itu mereka memilih masa depan mereka. Jadi disebabkan itu, kita sepatutnya mempunyai kempen satu undi untuk masa depan negara, satu undi untuk masa depan belia. Sepatutnya ada tagline ataupun satu, ialah kita nak merayakan demokrasi. Dulu nak pilihan raya je, ini kalilah. Tapi sepatutnya ini yang kita perlu tonjolkan. Tetapi inilah kelemahan kita apabila kita selalu diajak bergaduh dalam politik ni, sehingga lupa tanggungjawab kita sebagai pemimpin. Betul. Jadi bercakap mengenai belia itu juga mempunyai peluang menjadi pemimpin. Bagaimanapun, terdapat juga pendapat-pendapat daripada masyarakat yang dikatakan budaya politik di Malaysia masih tidak bersedia untuk pemimpin muda menduduki kerusi-kerusi utama dalam pentadbiran negara itu sendiri. Mungkin Cik Nizam ada pendapat. Cik Nizam, saya kurang bersetuju tentang pandangan tu. Kita dah ada satu contoh di Johor. Menteri besarnya merupakan pemimpin orang muda. Pemimpin muda yang berasal dari pemuda UMNO. Saya mempunyai rakan saya yang sekarang ini menjawat jawatan Exco kanan di negeri Johor. Orang muda. 90% daripada Exco-Exco-nya dan pemimpinnya merupakan orang muda. Kerajaan stabil dari segi politik. Dan dalam masa yang sama, dia punya efek, dia punya domino efek tu, efek kepada keadaan ekonomi di negeri Johor, bagaimana revenue pendapatan negeri itu bertambah. Jadi disebabkan itu, kita ni memerlukan orang muda sebenarnya. Hari ni zaman dah berubah. Betul. Dulu mungkin orang lama ni boleh kata aku makan garam dulu pada korang. Tapi hari ni kita boleh cakap zaman dulu tak ada Ajinomoto, hari ni dah ada Ajinomoto. So rasa dia mungkin lebih kurang sedap ataupun tidak, mengikut cita rasa ketika itu. Jadi berbaki beberapa minit sahaja lagi sebelum kita darah muda menutup tirai. Mungkin Cik Nizam ada nak mengetengahkan apakah harapan bagi pemuda wilayah tentang calon-calon yang bakal dinamakan pada hari penamaan calon nanti. Saya mengharapkan pada kali ini, kalau parti saya mengharapkan lebih ramai anak muda yang ditonjolkan menjadi barisan hadapan, menjadi pemimpin masa hadapan, dan seterusnya orang kata dapat berada di dalam satu sistem pentadbiran negara. Kerana zaman hari ini memerlukan pemimpin-pemimpin yang zaman hari ini. Saya tidak menidakkan, because kita perlu ingat dalam politik ni wisdom come with experience.
kebijaksanaan itu datang melalui pengalaman. Kita tidak menafikan orang yang berpengalaman ni, yang dah lama ni, tak bagus, tak. Tetapi kita kita kena ada mixtures. Betul. Kita kena ada campuran kan, supaya kita dapat bergerak bersama. Wisdom campur dengan experience je akan lebih baik. Bijak dengan pandai itu lain. Pandai dia boleh jadi pandai-pandai. Bijak boleh jadi bijaksana. Jadi apa yang perlu yang kehadapan ni, saya harapkan ketika penamaan calon, kalau parti saya mengharapkan lebih ramai orang muda yang berada dalam zaman ni, dan parti yang dah lama kan, 70 tahun lebih. Betul. Sudah tentu dia mesti ada orang kata pembaharuan dari segi itu. Dan parti-parti lain pun saya mengharapkan orang-orang yang baru, orang-orang yang fresh faces. Saya terus terang, saya kata terlampau lama sangat, daripada saya kecil sampai saya dah nak tua habis pemuda ni, orang yang sama masih nak jawatan Perdana Menteri, orang yang masih sama nak timbalan Perdana Menteri. Biarlah orang marhain seperti saya mungkin yang boleh jadi pion Perdana Menteri, bukan Perdana Menteri. Jadi saya harapkan akhir sekali, undilah untuk masa depan negara. Baik, itu dia Pengerusi Pemuda Barisan Nasional Wilayah Persekutuan Encik Muhammad Nizam Abdullah Hamidi. Bila bercakap mengenai politik ni, 5 dekad pun bagilah, takkan cukup. Baiklah, untuk topik-topik yang lebih menarik, jangan lupa untuk terus menyaksikan Darah Muda pada edisi seterusnya. Untuk itu, saya Syarifah Bahtiar. Assalamualaikum dan salam hormat.